Jadi tuan-tuan dan puan, minta maaf atas kesalahan teknikal sebentar tadi. Kita ada problem sikit dengan di pihak saya. Komputer saya tiba-tiba crash, tapi Alhamdulillah Facebook membenarkan kita stream kembali dalam stream yang asal. Jadi tak perlu buat stream yang baru. Jadi kita sambung apa yang saya katakan sebentar tadi. Poin saya seterusnya, kami di CTC-FM, tim operasi CTC-FM ingin menyeru tuan-tuan dan puan untuk mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan juga kerajaan bagi sama-sama kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi kita telah pun memasuki fasa PKPB dan seperti yang kita semua sedia maklum, Perdana Menteri telah pun menyambung lagi PKP sehingga ke 9 Jun. Jadi kita harapkan by 9 Jun itu kita telah pun mencapai sifar COVID-19, insya-Allah. Marilah kita semua mempraktikkan normal yang baru. Jadi tuan-tuan dan puan, kami juga ingin mengucapkan selamat berpuasa walaupun hari ini dah memasuki fasa kata 50% dan seterusnya, separuh yang kedua dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah moga tuan-tuan dan puan dikurniakan Ramadan yang diberkati. Jadi seperti biasa, jika tuan-tuan dan puan ingin menanyakan sebarang soalan ataupun request untuk Cikgu Nonim review apa-apa pair, boleh tinggalkan di ruangan komen. Jadi, tapi sebelum itu, make sure tuan-tuan dan puan telah pun like page CTC-FM dan share video ini agar kita dapat berkongsi manfaat daripada perkongsian ilmu Cikgu Nonim pada malam ini dengan lebih ramai orang lagi, insya-Allah. Sebelum saya menyerahkan kepada Cikgu Nonim, di sini saya juga ingin menyuruh tuan-tuan dan puan untuk follow kami di platform-platform media sosial yang lain seperti di Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya yang telah pun saya sediakan di link di sebelah sebelah sini ada dekat sebelah logo Dr. Forex. So kami ada sediakan link untuk platform-platform media sosial kami. Jadi follow untuk lebih banyak update dan news-news terkini. Jadi Cikgu, Assalamualaikum dan apa khabar Cikgu Nonim? Waalaikumsalam, Boboy Titi. Boboy sihat? Alhamdulillah sihat. Maaflah Cikgu, malam ni kita ada banyak masalah teknikal sikit, maklum lah. Dah berapa hari kita tak live stream. Jadi bila start ni selalu memang ada problem lah, especially kita live from home. Memang kita pun tak sabar sebenarnya nak kembali ke konti, tapi kita berikan apa yang terbaik untuk penonton kita, especially penonton setia kita yang selama ini masih lagi menonton dan menyokong kami. Jadi sebelum kita mulakan, eloklah saya bacakan sedikit sebanyak mereka-mereka yang telah pun menyertai kita di stream ini. Kita ada saudara Coach Kuzairi Abu Bakar. Dia kata I'm watching now. Terima kasih Coach. Saudara Waki seperti biasa, Assalamualaikum Boboy dan Cikgu. Waalaikumsalam, semoga berada dalam rahmat Allah. Terima kasih. Mohsin Syaib, salam. Waalaikumsalam. Safa Zainun, salam DJ terbaik, terima kasih. Muhammad Rizwan, terbaik bosku. Muhammad Latif Ali Asya, assalam kepada Cikgu dan Boboy. Waalaikumsalam. Muhammad Afiq, jangan lupa nanti kita main PS4. Salam Boboy and dengan Noneng. Fitri Hakim, salam Cikgu Nonim and Boboy. Jiwa Lara steady. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan kerana tune in ke segmen kita pada malam ini. Jadi Cikgu, bolehlah kita teruskan dengan segmen kita pada malam ni. Kita pun dah lewat, tanpa buang masa lagi, saya persilakan Cikgu Nonim ataupun Dr. Forex. Okey, sambil saya scroll chat tadi, saya tak nampak sebarang request pair. So kalau ada di antara para penonton kita nak request pair, boleh, insya-Allah saya akan cuba mana yang saya dah telah tandakan. So, sebabkan kita ni pun dah delay dalam 20 minit. So, saya terus fast forward kepada pilihan pair. Okey, first kali yang saya nampak dalam ruangan chat adalah pair EG. Okey, pair EG AUD cat CHF. Okey, kepada Muhammad Afiq, sila terangkan kawan baik kau ni, Boboy. Cat CHF dia minta. Akhirnya cikgu akan tengok Afiq minta cat CHF. Memang nak kena Afiq ni. Minta maaf lah, itu maksud saya. Kita semua sedia maklum segmen Dr. Forex kita tak tengok pair CHF ya. Minta maaf tuan-tuan dan puan, tiada cat, tiada CHF. Okey, kita terus kepada pair pilihan pertama adalah pair EG Euro GBP Pound.
Okey. So kalau mengikut analisis saya, GBP ni EG ni memang dia kalau tengok error ni daripada April dulu kita menunggu nak naik-naik. Tapi dia masih mengambil masa untuk naik tu. Saya adjust dulu kat sini. So kat sini. Sebentar Saya punya PC pun disebabkan lagging ni dia jadi slow bila kita online kan. Okey, so ini jangkaan selagi dia tak break kotak kuning ni, okey, ataupun garisan kat sini, memang saya jangkakan dia akan menaik. Tapi disebabkan dia terlampau lama dulu, saya ada buy position and then saya dah exit dah. Sebab menunggu ni telah daripada April sehingga ke Mei 1 bulan dia main dalam range yang sama. So kalau permintaan tadi siapa ya? Permintaan Muhammad Nazir, memang saya dari sudut electrician dijangkakan ini ending ABC dah habis kat sini. Ini adalah setup 1-2 ni. So bila kita kena tahu, kena electrician dia maklum kalau wave 2 ni dia memang ambil masa. Dia ambil masa yang lama. So kalau kita tengok dari sudut trendline pun dia tak break trendline di power 4. So untuk EG ni bias saya masih up selagi ini stop loss yang ditandakan 8.608 ni tak break ataupun price tak sampai ke sini. Itu stop loss yang jauh. Kalau stop loss yang dekat, kalau nak jimat pip di sinilah. Sekejap. Saya tandakan. Kalau nak jimat pip aja cikgu. Ya. Di sini. Okey, 8661. Okey. So ini maksudnya kalau dia break saya punya stop loss pertama dan kedua ni potensi dia turun ada sikit lagi sebelum dia pun menaik. Sebab untuk current situasi bagi EG di 4 hours memang kelihatan ini adalah ABC correction. So ini adalah setup 1-2 dan menunggu masa untuk naik. Okey. Okey, lagi kita tengok apa lagi. So kalau saya tengok daripada saya punya analisis, saya ikut komen yang selalunya penonton gemari lah, gold. Okey. Itu sudah pasti je. Okey, kenapa suka gold? Saya benci gold sebenarnya. Okey, ini gold. Okey, ini gold. Ini di 4 hours. Okey, last week saya jangkakan dia akan menaik untuk membentuk C. Nampak ni C. A, B, ini B, ini C. B ni target saya di 1693 tapi dia lajak 100 pip ke bawah. So saya adjust ini sikit. Maklumlah kita market ni kita tak tahu, tapi yang penting pada 7 tu kita boleh predict kena pasti ataupun kena pasti menggunakan teori Elliott wave. So C ni possible dia sudah ambil ending di sini 17.22 atau dia ada satu lagi final push dekat sini. Okay, so bagi sesiapa yang suka pair besi kuning ni, okay, first kali entry di X ataupun entry di C. Kalau kita lihat keadaan terkini 1698 dan ini adalah 17.23, so lebih kurang 200 pip, betul tak Babai? So 200 pip. So kalau X pula di saya punya ni slow 17.42, so lebih kurang dalam 400 pip. So jarak dia memang jauh, tapi kita aware dia naik 400 pip, besok lusa dia akan turun juga 400 pip ataupun lebih. Sebab last week kita tengok dia naik, dia turun 16
82 dia naik sehingga 17.22. Kemudian dia turun balik 200 pip. So macam yang saya nyatakan tadi, sekejap PC saya blank. Okey. Okey, nampak So macam saya nyatakan tadi, entry kita ada dua tempat. Pertama kalau nak masuk sekarang, pastikan stop loss slightly atas 17.23. Itu stop loss kalau nak masuk sekarang. Okey. Ataupun tunggu di 17.30 dan stop loss di atas 17, kalau ikutkan di sinilah 17.52. Tapi ini terlampau jauh, kita boleh lekatkan lagi mungkin di kawasan beberapa pip selepas high sebelumnya. Okey, maksud saya high di sini. Sekejap. Di 17.47. Kalau nak lagi selamat, okey, kita cari entry ni sebab ini price ni dah di 16.98. Nak lagi selamat, kita tunggu entry di kawasan kotak biru ini. So di mana stop loss kita kalau mengikut analisis yang pertama tadi hanya mengambil 100 pip ataupun 70 pip sahaja stop lossnya. Okay, so bias dia dari dulu saya cakap saya bias gold ni untuk long term dia masih turun ke bawah. So kalau tengok ni di sini masih ada ruang dia pergi ke 15.80. So kalau saya zoom in kan, ini jangkaan yang tidak berubah. Maksudnya dari 2 minggu lepas, dari 3 minggu lepas dia turun, dia naik, itu peluang untuk kita sell. Cikgu masih bias sell Memang bias sell. So maksud saya janganlah nanti bila kita sebut sell, okey, dah sampai bawah ni baru nak sell balik. Kita untuk gold kali ni, untuk Elliott Wave ni dia ada banyak cara. Pertama, kita pick top. Okey. Kedua, kita follow trend. Maksudnya di tengah kat bawah pun kita boleh masuk sell. Okey, tapi untuk wave gold untuk kali ini adalah kita cuba untuk pick top di mana kita ketahui stop loss dia di mana. So dia memudahkan kita untuk kita kena pasti berapa berapa rugi yang kita sanggup terima lah. Betul. Okay, so conclusionnya dia naik je, apa? Kita sell. Selagi kalau dia dah kalau nak sell bottom, kita kena tunggu yang penurunan daripada 17.23 ni mesti ada cukup 5 wave dahulu. Sekarang ni dia dalam 50-50, di mana ini adalah 1, 2, dia boleh naik satu lagi, 3, dan baru dia turun. Okey, kalau saya nak label kan, dia boleh buat macam ni. Sebab ini dalam C So dalam C ni dia sepatutnya mesti ada 5 wave. Saya punya slow ni, respond time mouse saya slow. Okey. So ini dia boleh buat macam ni, kemudian boleh turun. That's why stop loss ni penting. Sebab bila kita sebut tentang gold, kalau kita adjust stop loss, ini yang masalah. Memang cukup masalah. Sebab gold, fahamlah, sekali gerak melebihi 200 pip, 300 pip. So bila kita adjust stop loss tu, kita tak tahu dah berapa kerugian yang kita sanggup rugi. Inilah antara salah satu faktor di mana bila trade gold tanpa stop loss boleh meranapkan kita punya account. Okey. So saya harap para penonton clear di mana saya punya bias masih turun ke bawah. So gold merupakan request daripada saudara Muhammad Latif Ali Asyad. Jadi kita berharap saudara Muhammad Latif dan kepada peminat-peminat gold sekalian jelas dengan penerangan daripada cikgu sementara tadi.
Kita ada komen daripada FXQM katanya share, jangan tak share. Jadi jangan lupa share kawan-kawan. Muhammad Solehin pun minta gol, harap jelas dengan penerangan cikgu. Dia kata Sean FX kata terbaik Master Nas. Abdul H. Jaafar kata ni Sifu FX Mursyid ni. Apa maksud dia cikgu? Mursyid tahu, Mursyid. Saya pun lah biasa-biasa je. Ada yang panggil cikgu NN sebagai God Forex. Wow. Wow. Okay, so saya nampak tadi ada permintaan pair EN, okay. So kalau kita pergi EN ni tak ada dalam listing saya. Warna merah ni, ini semua maksudnya saya ada buat counting. Okay, ini belah bawah ni belum, saya tak update lagi. Tapi kita buka juga sebab saya ada trade EN ni. Maksudnya minggu ni ke ataupun sebelum? Minggu lepas saya tak pasti saya ada beritahu atau tak. EA dengan EN ni ada pilihan pair. Pilihan pair bagi saya untuk trade. Saya rasa EA cikgu ada mention minggu lepas, EN tak ada. Okey, saya alang-alang tu saya tunjuk sekejap. Ini saya nak tunjuk cara untuk grow account. So saya switch ke sekejap. Okey, kalau nampak ni, nampak tak Boy? Nampak cikgu. Okey, ini account of course lah, account real di TVR. Okey, so saya keluarkan all history. So kalau tengok ini start 6 bulan 5. So maksudnya minggu lepas kan Boy? Okay. 6 bulan 5, deposit $1,000 dengan bonus 30 lah. So ini first trade, Jaya withdraw 220. Okey, ini 6 bulan 5, deposit $1,000, making profit $220. Ini satu account je lah yang saya tunjuk. Okey, so satu lagi saya deposit lagi 7 bulan 5, $1,000. Okey, dan sehingga kali ini profit dia 1,200. Kalau tolak 200 tadi. Okey, so kalau kita tengok pay pilihan adalah, yang penting saya nak tunjuk sini bukan keuntungan. Keuntungan ni siapa boleh buat untung. Kan? Kita tahu ramai yang master-master kat luar sana, keuntungan ni semua boleh buat untung. So, sekejap, saya respon time dia lambat PC saya ni, tiba-tiba je. So kalau kita tengok daripada 7 bulan sehingga ke 13 dalam masa 1 minggu. Selampau slow lah. Sekejap 7 bulan 5. 7 bulan 5. So maksudnya hari Khamis lepas. Okey, 7 bulan 5, deposit $1,000. So pay pilihan adalah EA. So saya tumpu EA, EN, GA, GN saja. Semua saya tumpu itu dan menghasilkan return sebanyak 100%. $1,200. So apa yang saya nak sebutkan di sini adalah, ini saya pernah nyatakan dulu, kita hanya memerlukan satu prediction yang tepat untuk membuatkan akaun kita grow. Tak perlu trade pelbagai instrumen. Tapi di sini analisis saya mengatakan NZD, AUD akan melemah. That's why GBP, AUD, GN, EN, EA semuanya saya buy. Saya sapu semua. Pair yang laju lah. So kalau AUD Kanada semua tu, itu saya tinggalkan. Sebab dulu pun saya ada cakap AUD Kanada ni ada last push ke atas. Kalau tengok pun dia dah pergi 91.20 atau 30 semalam tadi. Kan? Okay, so di sini
konsep yang perlu kita ketahui macam mana electrician trade, kita akan membuat pelbagai analisis. Okey, pair, katakan ada 10 pair ataupun 20 pair, kita akan buat analisis. Tapi tak semestinya kita semua masuk di 20 pair tersebut. Kita hanya pilih satu pair atau 2-3 pair yang betul-betul membuatkan kita confident untuk masukkan lot yang besar. Okey? Boleh share sedikit sebanyak kriteria pair yang confident, cikgu? Okey, contohnya di EA, okey, saya tutup ni dulu. Okey, Okay. saya tutup ni. Okey, contohnya di EA dan EN. So, kalau kita tengok saya punya chart EA EN ni memang kosong. So, macam mana saya confident, betul tak? Oh boy. Betul, cikgu. Saya curious sebenarnya. Okey, so sebenarnya apa yang kita nampak kalau electrician dia sekali tengok dia dah tahu. Maksud sekali tengok dah tahu ini yang naik ini possible, ini adalah A, B atau C dia nak. A, B dan satu lagi kenaikan C, ataupun ini adalah wave 4. So yang turun ni adalah wave 5. Okey. So untuk EN ni sekarang ni bila dia dah naik, dia ada dua possibility. Pertama, dia akan pergi kat sini. Kedua, sekejap slow lah saya punya mouse respon ni. Kedua, dia akan pergi kat sini. Bila dia dah naik macam tu. Okay. Okey. Kenapa ada dua possibility? Pertama, ini adalah wave 4. So bila wave 4, di sini mesti ada 1, 2, 3, 4, 5. Final wave down untuk completekan wave ini. Faham tak, Boboy? Faham, cikgu. Okey. Kalau ini wave 4. Kalau ini bukan wave 4, maksudnya dia membuat wave 4 yang besar. So ini adalah A, B, C. Okey. So dalam dua keadaan yang berbeza, saya nampak position untuk buy. Walaupun tadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So nampak tak boy? Last week pun saya ada bagi tahu skill walaupun analisis berbeza, tapi kita boleh cari point di mana kita boleh masuk market. Di Last week cikgu ada cakap GU. satu. Last week di GU saya beritahu. Nanti kita switch ke GU. Okey. So di sini kalau kita tengok ini 1, 2, 3, 4. So kalau dia naik 4, dia akan turun 5. So kalau dia A, B, C, dia still akan naik. So di sini adalah memang point yang terbaik untuk entry bagi EN. Of course lah, saya cakap semua pair GBP, pair AUD dan NZD. Kalau tengok EA pun sama. Dia punya pattern selalunya EA naik, EN akan naik. So ini pun kalau kita saya label kan, ini boleh sekejap okey, ini adalah A, B, ini pertama, C. Okey. So kalau ini wave 4 besar, dia turun last wave ke bawah. Ataupun ini adalah wave 4 ni, ini yang turun ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. So EA, EN pun kalau saya tunjukkan EN punya analisis tadi sama dengan analisis di EA. So that's why di mana saya memang confident untuk turun buy bagi AUD dan NZD punya pair. Boy, ada ke tak ni? Ada cikgu. Ada. Saya sedang cuba memahami. Sebab cikgu buat daripada satu clear chart. Lepas tu kira ni antara step pertama bagaimana kita nak counting daripada pair yang kita belum pernah buat counting lagi. Diharapkan tuan-tuan dan puan nampak lah cara ataupun method yang digunakan oleh Dr. Forex.
Ini method kalau orang tanya ni, ini teknik visualize. Maksudnya kita visual kan, complicated sikit lah. Muhammad Salihin kata Boboy ni kejap ada kejap hilang ni. Tadi kita hilang kejap bagi memberi ruang kepada cikgu untuk tunjukkan angka-angka detail dalam MT4 ataupun trading history cikgu sebentar tadi. Okay, nampaknya kita baru saja hilang Dr. Forex. Jadi kejap kita reconnect dengan Dr. Forex. Sebentar dia tuan-tuan dan puan-puan. Diharapkan dapat stay tune. Kita akan kembali Seringkali aku menduga, seringkali ini terjadi. Segala rahasia sudah ku tahu, rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau
segala apa yang telah ku lakukan. Air mataku mengalir di pipi, segala yang ku korbankan untuk dirimu. Mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Okey, Alhamdulillah kita berjaya reconnect semula dengan Dr. Forex. Nampaknya hari ni memang betul-betul tidak menyebelahi kita. Tadi mula-mula komputer saya buat hal dan sebentar tadi secara tiba-tiba connection kita putus sebab komputer Dr. Forex pula buat hal. Tapi kami masih lagi cuba buat yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk perkongsian ilmu kita pada malam ni. Jadi ataupun buat masa malam kita sambung kembali di mana kita terputus tadi, repair EN ke EA cikgu? EN, EA semua sama. Okey, so di mana cikgu buat accounting tadi, di pair yang cikgu belum pernah sentuh lagi. Jadi teruskanlah cikgu. okey, so untuk long term EA, EN untuk dua pair ni sebab dia saling berkaitan kan. Saya jangka kan untuk long term ni untuk di 4 hours saya buat kotak ini untuk zone. Ini zone apa, boy? Ini zone buy. Tak. Zone TP bagi sesiapa yang ada buy nanti. Maksudnya nanti dalam masa paling lama pun saya jangka dalam sebulan dia boleh sampai ke sini. Hello? Oh, ya cikgu, ya cikgu. Okey, dalam masa sebulan dia boleh sampai di sini. Okey. Okey, so maksudnya kat sini ini tak ada garanti dia naik lagi, bukan? Sebab of course pair dia akan bergerak dalam bentuk wave. At least anda tengok macam ni sebelum dia turun kan, ini adalah ABC dia turun. Okay. So at least kalau dia break garisan ni, selalu ada setengah trader okey break dia sambung set. Betul tak boy? Saya pun selalu praktikkan begitu cikgu. Okey, itu kena jaga-jaga dengan trap. Sebab tu bila kita mahir wave kita tahu ini break ni sebenarnya untuk dia complete kan, ada satu lagi last wave down di mana ini yang saya tunjuk tadi. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ini 3 ni. Sebab tu that's why 3 ni dia bounce dekat sebelum previous support. So yang naik ni 4, so turun 5. So kalau turun ni nasihat saya kita ready untuk buy. Ini kita teknik peak top peak bottom pula, di mana kita nampak ini ada jelas 5 wave ke bawah. Jelas cikgu. Ya. Saya So nampak. dia sebelum tadi saya beritahu peak top kan dengan peak bottom ni. Sebelum kita peak bottom ke peak top ke, kita kena pastikan kenaikan tu cukup 5 wave atau penurunan tu cukup 5 wave. So untuk EA ataupun EN sekarang ni saya dah tak ada position sebab saya tengah menanti sama ada Complete wave 5. dia nak turun 5 ataupun dia nak naik sampai sini. Dua-dua. Okay. 0.3. Peluang untuk grow account macam yang saya tunjuk tadi sudah dah sampai tingkat dia sudah tertutup. Tingkat sebelah tertutup Maksudnya kat sini dah 50-50 dah. Memang kalau boleh saya nak swing sampai sini. Sampai sini di mana banyak ni, betul tak? 1000 pip lebih. Tapi kita kena tahu ini adalah kotak ni bagi kiraan di daily dan juga weekly punya counting. Di mana ini kenaikan ni adalah ini wave 2. Wave 2 besar. So yang tua ni daripada top atas ni, ini adalah 1, okey. Ini 2. So bila kita sebut daripada sini hingga ke sini, so ini akan mengambil masa. Kita kena tahu dalam konsep allocation ataupun konsep bagi trader yang baru nak faham tentang pergerakan market, pernah dengar tak bull atau bear punya market
dia mengambil masa 12 tahun, 13 tahun untuk complete. Ada masa 20 tahun untuk complete. Tak percaya cakap saya. Okey, dia tengok. Tidak saya cikgu 12 tahun. Boleh cikgu tunjukkan bull market ambil masa 12 tahun untuk complete? Okey, boleh. Ni 2008. Boy. EU 2008. Mana ada naik dah boy. So ini adalah kita panggil bear market cikgu. Market. Kan dia turun je. Dia naik macam mana pun dia turun. Dia naik macam mana pun dia turun. Tapi bila kita guna Elliott wave ni, kita tahu kita boleh elakkan daripada kena trap. Oh, ini dah naik ni, kita nak buy. Tak, kita boleh elakkan sebab dalam Elliott wave semua kenaikan ni dia ada definisi dia masing-masing. Maksudnya ini adalah correction, ABC semua ni. Okey. So 12 tahun ni siapa contohnya lah kan, contoh. Siapa yang naik sell je memang dia pandai baca market lah. Sebab dalam 12 tahun ni memang kita nampak dia ada turun naik. Tapi yang nyata ini adalah bear market di mana dia pernah sampai 1.59 dan sekarang ni berada di 1.08. So 5,000 pip berbeza, sudah turun 12 tahun. So itu adalah bear market. Bear market. Jadi adakah cikgu nak katakan yang tahun ni merupakan tahun penamat atau konklusi kepada bear market? Oi, kalau saya boleh katakan saya dah bekerja dengan Warren Buffett ke apa ke, tapi mengikut analisis Elliott wave di weekly ataupun monthly ni, ini adalah yang kenaikan daripada 4 tahun yang lepas 2016 sampai ke 2018, 2 tahun dia naik. 2 tahun dia naik, okey. So dia turun ni 2 tahun dia turun. So masuk 2 tahun yang naik ni, ini possibility counting ni masih valid. Ini adalah 1 2 3 4 5. Ini adalah impulsive wave. So maksudnya di sini saya boleh concludekan ini permulaan bagi mungkin 10 tahun bull market. Mungkin 10 tahun bull market. So masuk sini dah 2, sini ada 2. So kalau sekejap saya zoom ada tak saya punya, ini pun tak ada. So ini adalah wave 1, wave 2. So ini dia untuk monthly punya chart memang saya jangkakan dia akan naik. Okey. Tapi saya akan tulis dalam diary untuk 10 tahun akan datang mari kita lihat adakah benar kalau kata-kata cikgu Nonil. InsyaAllah. Kalau panjang umur insyaAllah cikgu. InsyaAllah. So siapa yang nak ambil peluang 10 tahun kemudian, masuklah 0.01 position. Buy. Biar je. Set and forget. Okay, set and forget. Tapi sekarang ni saya bias untuk short term. Ya, dia turun sikit lagi. Untuk short term lah. Dia naik and then dia turun sikit lagi and then barulah kita boleh swing. Yang okey, saya zoomkan di daily. Okey. So sini adalah correction wave. So possibility ini adalah permulaan wave 1. So kalau dia turun je, kalau dia turun lebih, sebab ini dulu yang kita kalau Bobo ingat, ini 78.6 ni dari Sun ni. 78.6 daripada kita ukur. Saya pun dah lupa sebab EU ni saya jarang trade sebab dia punya movement ni terlampau slow. So ini kawasan ni 78.6, bukan sini silap. So di kawasan sini consolidate, dia main kat sini 78.6 daripada impulsive wave yang naik start daripada 2016 lagi. Okay. So untuk long term memang naik. So ambil peluang untuk cari buy deep. Maksudnya buy deep tu jangan setiap 1 pip 2 pip buy. Macam tu tak boleh. Kita tunggu jarakkan lah.
kan, 100 pip ke apa ke, sebab kita tahu Betul. bila contohnya macam gold dia gerak 400 pip dia turun balik 400 pip kan. So bila kita plan kita punya dia naik 400 pip pun kita tak blowkan masalah. kita punya account. Betul cikgu. Okay, so wave pula, pair apa lagi jadi pilihan? Okey, jadi kita dah tengok EN ni sebenarnya permintaan daripada Afiq. Muhammad Afiq lah. Okey, jadi kalau kita tengok lagi permintaan yang ada, kita check sebentar ya. Kita ada daripada Laksamana Lanun Darat. Dia kata AUD Kanada ataupun AUD JPY. Saya rasa tiap-tiap minggu memang kita sentuh pair AUD. Okay, AUD Kanada. Okay, ya, saya telah buka mana dia. Juga permintaan daripada Jiwa Lara AUD Kanada. Okay. Ini last week saya ada tanda kan zon kotak biru ni. Ada, betul cikgu. So kita boleh tengok ini di 4 hours. Okay. Sekejap, saya zoom in. Okay. So kalau perasan last week saya cakap saya exit di 90-40. Kalau ingat lah. Saya pun kurang ingat cikgu. Okay, dia turun 90-40 saya close. Sebab sini saya ada buat garisan ni trend line ni tak nak break lagi. Nampak ni? Ini first saya ada buat garisan last week, ini tak nak break. So saya consider yang turun ni, ini bukan wave 1 ke bawah. Sebab dia punya wave ni terlampau choppy, terlampau turun naik. Selalunya yang wave yang macam ni, ini adalah correction wave. So that's why saya exit dulu dan saya jangkakan dia akan ada satu lagi kenaikan. Dan memang betul dia membuat new test. Okay, new test di mana ini adalah kenaikan daripada apa yang saya jangkakan. Ini possibility C ni ada sikit lagi. Okay, saya zoom di hour 1. Okay, di hour 1 daripada kenaikan ni, ini nampak ni semua dia nampak serabut, betul tak Boboy? So bila serabut ni, ini adalah correction. So yang ini adalah yang menaik ini possibility, ini final wave 5. So kalau tengok dia kena zone, kalau katakan resistant, dia kena dia turun kan. Tapi selagi wave 5 ni belum siap, okay, saya jangkakan mungkin dia akan pergi sampai tak jauh dah. Tak jauh. Okay, baik. Sekejap ni. Okay. So tak jauh dah. Mungkin dia dalam sini saja. Dalam zon-zon kotak ni saja. Ataupun inilah last final wave 5. Kalau ikutkan kita cakap divergent, kalau ini wave 3, ini possible wave 5 tengah forming sekarang. Okey, ini bentuk divergent Ini final wave 5 tengah forming sekarang. Sebab apa saya exit AUD Kanada ni? Sebab yalah dia slow. Tapi bagi yang jenis boleh sabar, boleh masuk position, boleh tahan, okey. Bias adalah turun. Kenaikan dia limited at least 100 pip, 150. Itu maksimum lah, boleh pergi 100 pip. Lepas tu dia akan turun. So better jangan risky untuk naik lah, kita bias pada position turun cikgu. Betul. Saya AUD Kanada ni saya aware tu. Saya tak nak masuk market lagi. Sebab of course ini tak break lagi kan. Nampak tak Boy? Dari dulu last week pun dekat sini first, dekat sini dia tak break, dia naik. Okey, ini sekarang ni pun dia tak break ni, dia naik balik. Jelas cikgu. Okey. Untuk AUD Kanada, cikgu nak tengok pair seterusnya ke AUD JPY? Okey, kita pergi pada
EJ tadi dah ke? Apa EG? EJ. GJ belum. Okey, tak apa, kita pergi. Saya buka ni GJ sekarang. Okey, baik. Okey. Sebentar, kita ada Azri Muhammad katanya nak gol. Dia komen 3 kali gol. Kepada saudara Azri Muhammad, cikgu telah pun bagi analisa untuk gol di awal segmen tadi. So lepas ni boleh tengok saya ada ulangan ni untuk tengok analisa gol oleh Dr. Farex. Okey cikgu, boleh teruskan? Okey, untuk GJ ni, okey, daripada bulan 2 dulu memang bias sell. Di mana ini kalau nampak ni, saya ada beritahu ni dulu ada 2 zone. Ini waktu di Conti rasanya, Boboy. Okay. Okey. So dia turun ni, ini adalah A. So yang naik ni adalah B. So kalau perasan, ini yang kotak-kotak ni, ini semua tempat entry. Okey, ini tempat entry untuk waktu ni, dan ini yang waktu sekarang di mana dia tak sampai. So kalau dia naik ni, ini kita boleh dia entry untuk sell, untuk wave 4 di gold. Di GJ. Sebab jangkaan bagi GJ ni, dia boleh naik semula ke C ni. C ni di 133 dan 134. Okey. So maksudnya kalau dia turun ni, and then dia naik balik, so saya akan ingat saya punya tandaan di mana ini adalah di sini. Okey, so kalau dia naik sekarang ni pun saya akan sell juga, sebab ini most possibility dia dalam fasa untuk membuat wave C ke bawah. Di mana wave C ke bawah ni, kalau kita tengok, ini counting yang besar So kalau tengok ini, kalau tengok wave besarnya wave Y. Okey, ini Y. Apa pula Y? Dulu saya ada beritahu kan, Boboy. Okey. So dia punya apa kita cakap, major trend dia masih ke bawah untuk GJ. So that's why kalau tengok GJ ke EJ ke, dia naik je dia turun. Naik je dia turun. Okey. Kan? Sebab ini dalam fasa, okey, kita tengok EJ. Sebab kalau kita tengok EJ pun, dia nampak market di 4 hours nampak serabut sedikit, tapi dia masih follow counting elliott wave. Di mana ini first dulu saya beritahu bulan April. Ini yang terbaru ni, minggu lepas ni. Okey, ini yang sekarang ni. Okey, yang sekarang ni jangkaan kenaikan ni adalah wave 4. So ini zone untuk sell di sini. Okey, ini zone untuk sell, di mana stop loss dia sebelum slightly high daripada, kita tarik ni. Okey, so stop loss dia di sini. Okey, 11783. Itu stop loss dia. So entry di dalam zone kotak daripada sekarang ni pun boleh sehingga ke 11700. Sebab untuk daily punya counting, dia masih ada ruang untuk menengkapkan. Sekejap, saya pergi ke weekly lagi nampak. Y juga sama macam GJ tadi, untuk turun. Baik cikgu. So bias EJ masih turun. So kenaikan dia limited. So kiranya kalau dia naik tu tak banyak lah. So cuba cari untuk sell punya entry di point-point yang para penonton rasakan akan muncul turning point. Akan muncul turning point ni cikgu? Reversal candle ke, ataupun tempat di mana kita boleh target price akan kembali resume turun ke bawah. Cikgu, saya nak tanya, boleh tak kita gunakan Fibo untuk tentukan reversing ataupun turning point tu cikgu? Boleh?
Kalau cikgu sudi demonstrasi. Dulu kan saya tunjuk. Okey. Okey. So, kalau untuk wave 4 ni, okey, untuk first kali sama ada kita kena determine ini wave 3 atau sini dah siap wave 4. So kalau sini dah siap wave 4 ini, yang kenaikan ni adalah penurunan ni 1 2 bagi wave 5 ke bawah. So first kali kita kena tarik yang ni lah, boy. Okey. Sekejap. Kita tepi kan. So ini adalah okey. So ini zone ni yang nampak 786 618 ini adalah Fibo bagi wave sebelumnya. Maksudnya ini sekiranya ini adalah wave 1. So ini wave 2, so dia akan turun. Sebab Okey. dalam bila wave 2 ni dia 10 ni maksudnya dia selalu pergi ke di 0.5 ke atas. Maksudnya 50%, 61.8% atau 78% Oh, okey. daripada wave 1. Dan kena ingat, maksimum wave 2 boleh pergi adalah 99%. 99. Saya rasa kita pernah buat soalan quiz pasal ni hari tu. Betul. Maksimum 99%. Okey. Betul. So that's why point Fibo ni, level-level Fibo ni kita boleh jadikan tempat kita punya entry. That's why sini boleh masuk satu, next entry sini saya tandakan 117. Okey. Sebab apa, walaupun jarak dia 50 pip, kita tak perlu risau sebab tahu stop loss dia pertama ke atas ni. Okey. Dan kedua, dia punya penurunan mesti melebihi 114. So dari situ pun dah beratus pip akan turun, sekiranya kiraan kita betul. So that's why kita kena tahu dalam elite wave ni, kita kena tahu stop loss di mana dahulu supaya risk reward ratio kita tinggi. Faham cikgu. Okey, ada masa kenapa macam mana nak cakap Kejap. Ada masa yang kiraan ini tak apply ke cikgu? Bukan. Ada masa kenapa electrician ni dia boleh hentak. Tadi saya nampak ada soalan kan. Oh, yang berkata tanya pasal full margin ke cikgu? Full margin. Macam mana nak full margin? Sebab dalam group saya memang majoriti, memang saya punya entry pun majoriti 100% tu memang cukup senang. Sebab apa? Sebab kita menunggu. Itu yang penting. Itu key pertama, kita menunggu. Kita menunggu di mana, okey, sebagai contoh lah kan, ni EA tadi. Sebab tadi saya tunjuk EA tadi kan 100%, okay. Betul tak? Tapi sebelum cikgu, EJ ni memang pair pilihan cikgu untuk minggu ni ke? Cikgu ada entry EJ ke? Cikgu akan entry EJ ke minggu ni? Pair apa? EJ? Yang tadi, yang cikgu baru tunjuk sebentar tadi. Saya akan letak PO lah. Tapi saya tak ada lah full margin yang tu. Okey. So ni untuk EA tadi. Okey, EA tadi tu kalau kita tengok ini support. Kalau orang yang jenis trade support system ni, sini dia full margin je. Betul. Kan? Masuk sampai limit tu. Dia naik ni close lah. Tapi dulu saya pernah nyatakan elite wave ni kita boleh gunakan dengan pelbagai kaedah. Elite wave dengan support, elite wave dengan trendline, elite wave dengan indicators, elite wave dengan Fibo, elite wave dengan chart pattern. So kena faham, dalam elite wave ni dia ada apa? Dia ada chart pattern. Dalam tu dia memang dah sedia ada. Contohnya flat pattern ke, double top ke, HNS ke, semua ada dalam elite wave. So di sini, ini orang support system akan nampak, okey, support buy. Okey, bagi electrician pula, ini adalah flat, bentuk flat. Pertama tadi yang saya tunjuk ABC tadi kan. Di mana flat dia berbentuk macam ni. Sekejap. Ini bentuk flat. Dia sama je, okey. Oh, okey. Maksudnya wave A tu dia
Berhenti sama dengan C. C berhenti Ataupun sama dia, dengan tempat dia A. terlajak sikit je. Okay, Ah, ini okey. bentuk flat. So bila kita tahu Ilewave dengan support, okay, full margin lah. Macam tu. I see. Oh, okey. Ya, tapi kita kena tahu pastikan kiraan wave kita tu betul. That's why Betul. saya jangkakan ini wave 4 yang naik tu. So yang turun ni, inilah 1 2 3 4 5 ataupun ini adalah yang besarnya A, B, C, baru 4 habis ataupun 4 tadi yang saya sebut. So bila 4 ataupun A kalau flat, dia mesti akan naik sampai sini. Betul. Tapi disebabkan market ni bukan kita punya, dia ada pelbagai apa kita panggil, pelbagai bahasa saintifiknya. Okey, bahasa yang mudahnya, Bahasa mudah je. faktor yang mempengaruhi satu pair okey. ni, okey, bahasa mudahnya senang, menyebabkan full margin punya teknik kita tak tunggu sampai atas ni, Okey. 1.72. So walaupun kenaikan dia 200 pip pun dah cukup memandai. Sebab dalam Ilewave, kalau kita nampak dia turun, dia naik, dia turun. Betul tak, Boboy? Betul. So kalau kita masih bias dia naik, ni mesti akan turun. So dari situ kita boleh cari re-entry buy. So kita tak perlu tamak dia punya conclusionnya. Pesanan saya, kalau you sudah grow you punya account 100% ke 200% je, jangan tamak. Kita ambil dulu. Sebab selagi you tak close, itu bukan Duit kita. duit kita. Dan selagi you tak WD, itu bukan kita punya. Masih lagi broker punya Nah, anytime boleh hilang semula. So that's why saya galakkan kawan-kawan dalam ni, mana yang tak main Ilewave, boleh belajar Ilewave slow. Betul. Okay, memang dia Saya nampak a bit complicated buat permulaan. Saya dah guna Ilewave dulu banyak kali, saya beritahu daripada 2007. Okay, kita cari yang simple je. Macam ni, ini adalah cukup simple. Orang akan nampak, cikgu menggunakan, saya menggunakan support system je sebenarnya. Oh, okey. Kan? So bila saya terang kan, so macam ni. Tapi kena faham, dalam nak cari point, kiraan kita tak selalunya akan betul. Dia akan muncul, contohnya macam di GU last week saya ada tunjuk, di mana ada satu counting mengatakan menaik. Betul tak? Betul. Dalam TradingView punya website. Yang analisa trading idea dikeluarkan oleh trader lain tu. Betul. So saya cakap conclusion dia senang je. Kita sell dekat point biru ni. Okey. So di mana point biru ni dia menyelesaikan untuk kiraan menaik dia dengan kiraan menurun saya. Dan memang dia turun selepas itu. Kita punya live minggu lepas 4 Mei rasanya. Betul tak, Boy? Betul. So tengok 5 Mei. 5 Mei sini 2483, lagi 2-3 pip sahaja untuk kena position sell. Selepas tu tengok dia turun sampai sini 1.2266. So dari sini berapa pip itu cikgu total? Penurunannya? 260 pip lebih kurang. Okey. So dalam market yang tak menentu sekarang ni, terutama musim Covid kan, kita ambil apa yang dapat dahulu. Maksudnya, tengok, kalau kita tak close ni, naik balik sini, jiwa kacau ni, betul tak, Boy? Betul cikgu, betul. Kan, kita dah jiwa kacau cikgu. kita dapat 500% ni, naik balik, alamak, turun sikit kita close, tengok turun lagi. Macam tu. So, kita yang kena decide semua tu, bukan cikgu ataupun kawan-kawan lain. Sebab tu kalau saya bagi entry, saya beritahu zone saja, zone untuk buy. Saya tak bagi point level di mana. Sebab kenapa saya beritahu zone? Bila saya beritahu zone berbanding point, kalau point ni dengan zone, dia punya MM dan juga capital yang follow tu saya tak tahu.
Faham Okay. tak maksudnya boy? Kurang jelas cikgu. Okey, maksudnya saya cakap masuk kat level sekian-sekian. Saya bagi 3 level. So, orang akan follow berdasarkan 3 level sahaja. Ataupun ada yang lebih advance, dia akan masuk layer. Sampai at the end, boleh blow account. So, kalau saya bagi zone level, maksudnya dalam kotak tu, dia akan buat turning. Oh, okay. Sebab tu saya selalu bagi kotak. Kan? So, you nak masuk dekat sini ke, kat sini 10 layer ke, 100 layer ke, so dalam ni dia akan buat turning. So you masuklah dekat mana yang you rasa sesuai. So dari situ dia boleh olah dia punya berdasarkan dia punya capital. I see. Jelas cikgu. Saya pun setuju dengan cara yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Zone lebih orang kata tak jiwa kacau lah cikgu. So pandai-pandai dia lah. Okey. Kalau cecah sini dia dah MC, tak boleh lah macam tu kan. Cecah 1.2536. Okey, cara dia memang dah tahu salah. So dalam zone ni maksudnya kalau terlajak sikit dia tak MC. Betul. So dia kena plan. Sebab tu saya lebih selalu saya beritahu dalam zone kotak. Bukan di angka-angka sekian. Sebab market macam gold tadi saya tunjuk dia nak turun. Lepas tu naik balik kan. So kalau perasan gold tu turun 100 pip lagi daripada 1693 yang saya jangkakan tadi. Okey ni. Kita buka. Okey, ni. Okey di sini. Saya jangkakan dia sampai sini saja. Rupanya terlajak 100 pip. Okey, and then baru dia naik semula. So that's why bila kita follow kita punya sifu, kita punya cikgu, kawan punya idea, semua tu kita kena tahu dia bias buy, kita nak buy juga kan. So kita kena plan kita punya zone buy sendiri. Jangan ikut entry dia. Sebab hanya kita sahaja yang tahu kemampuan kita punya account lah. Betul cikgu. Okey. Ada komen daripada Muhammad Solihin katanya thank you cikgu dan Boboy sell EJ. Jadi pada Solihin minta jaga lah. Kalau seperti yang Dr. Farid cakap tadi, cikgu pun letak PO. Jangan terburu-buru, pastikan check dulu kemampuan akaun anda sebelum sell. Walaupun jelaslah dengan penjelasan mengenai Okey, last pair saya bagi. Jadi kita belanja lebih masa sikit cikgu sebab tadi kita ada banyak technical error. Jadi cikgu boleh belanja lagi pair walaupun kita dah pair apa? 12 minit lebih daripada timing. Nak pilih pair. Kalau saya nak pilih pair, kita layan daripada penonton lah. Ada penonton minta UJ, ada penonton minta NJ. So cikgu pilih daripada salah satu tu, UJ atau NJ? NJ saya tak buat rasanya. UJ ada. Okey. Kita tengok UJ permintaan daripada Muhammad Nazir. Okey. So untuk UJ saya buka daily dulu. Untuk UJ di daily dan juga weekly, ini adalah A, B, C. So untuk long term saya punya bias diturun masih intact. Maksudnya kat sini ini mungkin setahun lagi dia akan cecah kat sini atau 6 bulan lagi kita tak tahu. Tapi dia memang saya jangkakan dia akan sampai ke kawasan ini. So maksudnya dia akan break level 100 bagi J. So ini untuk long term. So untuk short term daily, apa yang berlaku sekarang ni, ini sudah membentuk A, ini B, dia hanya ada last fasa untuk naik di daily, di C 111. Okey, ini untuk di daily. So, kalau saya zoom in lagi di time frame yang lebih kecil, sekarang ni dia berada di dalam zone of course correction wave. So bila sebut correction wave ni, dia punya zone, dia punya price dia akan turun naik sekitar tu je. Masuk sekitar tu 200 pip and then dia turun balik 200. Dia main tintong-tintong je. Boy. Okay. So kalau tengok yang sekarang ni, ini di 4 hours, ini adalah A, B, C. Turun
104 saya jangkakan maksima dia turun sebelum dia naik semula ke sini di daily 111. Kemudian barulah dia mengorak langkah pergi nak break level 100. Okey, so untuk UJ saya harap dah jelas. Ini masih ada sikit lagi, mungkin 200 pip lagi untuk dia turun. Sebelum kat sini saya akan tunggu untuk buy position. Sekarang ni 105 cikgu? ya, 105 ke? Dia punya 105. 105. Sekarang ni saya tak berapa suka nak sell walaupun saya ada letak kotak ni. Sebab apa? Sebab saya bias. Kan last week pun saya cakap saya bias USD akan kuat. Ingat tak Pak Boy? Ya, ingat cikgu. USD akan kuat. Sebab tu saya tak galakkan untuk sell UJ. Okey, sebab kalau kita tengok EU, GU ni memang saya bias turun di mana USD akan kuat. Jangkaan saya USD akan kuat. Okey. Okey cikgu, jelas. Jadi penjelasan cikgu sudah tamat untuk GBP USD. Ya. Okey. Maka kita telah pun sampai ke akhir segmen. Hari ni kita lebihkan sedikit segmen kita kerana kita banyak masalah teknikal sebentar tadi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana stay tune bersama kita sehingga ke akhir segmen ini. Diharapkan perkongsian daripada Cikgu Nonim, Dr. Forex sedikit sebanyak membantu trading plan anda untuk minggu ini dan minggu-minggu akan datang. Jadi sebelum kita tutup segmen kita, ada apa-apa kata terakhir daripada Cikgu Nonim? Okey, last kali saya nampak Azmi dia cakap belanja GA. Oh, cikgu masih ada ruang untuk tengok pair lagi cikgu? Boleh, tak ada masalah. So untuk GA ni saya tak galakkan untuk buy sebab saya jangkakan dia last kali nak turun, ada sikit lagi last nak turun ni. Di sini, di persimpangan ni, okey, untuk zone buy ini boleh hold ni. Ini boleh hold. Di sini. Okey. Okey. Ini pun saya tunggu ni. Tadi kan saya ada buy GA semua kan, apa boy? Okey. EA, EN, GA, GM semua saya buy, tapi sekarang ni saya dah close. Saya tunggu GA ni turun semula di kawasan ni 89, saya turun bawah sikit lah. Okey. Di sini. Sebab ini possible ABC kecil. Possible. Sebab ABC kecil, saya tak sell. Tapi kalau dia break memang betul, dia membuat final wave down ke bawah. So kalau kita tengok ini apa yang saya gariskan di kawasan sini 88 something ni, ini memang zone terbaik untuk buy, di mana memang kalau analisis saya ni betul, ini adalah before hours, okey, permulaan kepada wave 2 besar. Wave 2 besar daripada turun ni, okey, 2.08 ni dia turun ni, semua ni 12, ni pun 12 ni. Ini adalah wave 1. Okey, so ini ni memang saya tunggu. Kalau dia turun ni memang yang ni saya berani hold. Tak kira dia dah 100%, 200% ke, saya hold yang ni. Okey, sebab dia boleh naik sampai, ini yang saya labelkan, dia boleh naik. Kita tak tahu dia punya wave 2 ni boleh pergi panjang mana. Sebab dia start daripada atas ni 208 sampai sini. So berapa pip tu? 2000 pip ke? 2000 pip. 2000 pip kan dia turun. Untuk daripada bulan 3 hari tu cikgu? Betul, daripada bulan 3 dia turun 2000 pip. 2000 pip So kalau dia turun 2000 pip, takkan dia naik 100 pip je. Betul cikgu. At least dia naik 1000 pip. So that's why saya tunggu sini. Saya suka jimat pip. Kalau nak masuk sekarang pun, tadi kalau macam saya punya entry tu dekat bawah ni, saya nak hold pun boleh.
Tapi saya suka jimat pip. So saya jangka kan dia nak turun lagi. So buat apa saya nak hold kalau saya tahu dia nak turun. Betul. Macam tu. So harap Azmi jelas lah. Masuk zon kuning zon biru tu. Okay, bye Azmi. Next week tunjuk Azmi diharap jelas dengan penjelasan cikgu. Pair terakhir permintaan dia cikgu Dr. Forex tunaikan untuk segmen kita pada hari ni. Jadi selesai sudah ya cikgu? Ya. Minta cikgu beri kata-kata terakhir sebelum kita tutup segmen kita pada malam ini. Okey, selamat macam biasa, selamat menunaikan ibadah di bulan puasa. Sama-sama kita berterawih, solat witir. Tak lama dah kita nak sambut bulan yang mulia, bulan Hari Raya lah, bulan Syawal. Okey. Betul. So stay safe at home dan jagalah kesihatan diri. Okey, baiklah. Maka tamatlah segmen Dr. Forex pada malam ini. Jadi kita boleh bertemu lagi insya-Allah jika dipanjangkan umur pada minggu hadapan di ruangan yang sama dan di platform yang sama. Segmen Tanya Dr. Forex setiap hari Isnin 10.30 malam. Jadi esok kita ada bicara teknikal bersama dengan Cikgu Hazlan Hashim di ruangan yang sama jam 10.30 malam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk melihat bagaimana kita menganalisa pergerakan pasaran mata wang dari sudut BBMA pula, bolehlah tune in pada esok. Jadi, Cikgu Hazlan Hashim juga selalu refer kepada live kita pada malam ini untuk kesinambungan kepada analisa beliau. Jadi kalau berminat tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada malam ini, bolehlah sertai kita pada malam esok insya-Allah. Jadi stay safe, stay healthy, stay at home. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dikurniakan Ramadan yang diberkati insya-Allah. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.